العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, kosongkan hatimu buat Tuhanmu dan gunakan semua anggotamu untuk bersungguh-sungguh bekerja untuk tanggunganmu. Lalu engkau bekerja dengan perintahnya dan engkau berusaha buat mereka juga dengan tindakannya. Berdiam diri di hadapan Allah Azza wa Jalla dan tidak meminta kepadanya, dengan menanggung sabar dan dengan penuh redha. Itulah yang lebih utama daripada berdoa dan bermohon berulang kali. Padamkan apa yang engkau tahu kerana apa yang dia tahu, dan tinggalkan takbirmu kerana ada takbirnya. Putuskan kemahuanmu demi kemahuannya. Bekukan pemikiranmu bila tiba qada dan takdirnya. Lakukan seperti itu kepadanya jika engkau mahukan dia, yakni Allah, sebagai Tuhanmu, sebagai Tuanmu, pembantumu dan tempat penyerahan dirimu. Lazimkan ketenangan bila berada di hadapannya. Jika engkau mahu sampai kepada Allah, seorang mukmin itu akan berpadu semua lintasan hatinya dan cita-citanya. Tiada yang tinggal lagi dari lintasan-lintasan itu kecuali lintasan dari Allah Ta'ala dalam hatinya. Sedang dia berdiri di pintu pendekatan kepada Tuhannya. Bila sudah kukuh makrifatnya kepada Allah Ta'ala, akan terbukalah pintu itu di hadapan mukanya. Lalu dia mencapai dari luar pintu itu sehingga dia dapat melihat apa yang tidak mampu untuk mensifatkannya. Lintasan itu buat hati dan isyarat itu adalah bicara yang rahsia buat kebatinan. Orang yang fana terhadap dirinya, hawa nafsunya dan perilakunya yang buruk, serta dari memandang kepada manusia, berada dalam keadaan afiat, baik dan nikmat. Kerana dialah Allah yang membolak-balikkan dan mengubah tukarkan dalam perkara ini, sebagaimana yang berlaku kepada para penghuni gua Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala berfirman dalam perkara ini, wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal, dan kamilah yang membolak-balikkan mereka di arah kanan dan di arah kiri. Wahai gulam, dengar hal ini daripadaku dan percayalah apa yang aku katakan, dan jangan mendustakannya, dan jangan halangkan dirimu mendapat kebaikan dari segala segi. Dalam kehidupan manusia, kita akan mencari yang terbaik dalam semua perkara, sama ada dalam keadaan kita sekarang ataupun akan datang. Keinginan manusia untuk mendapat yang terbaik menjadikan mereka bersungguh-sungguh dan bersesak-sesak untuk memperolehinya dengan pelbagai cara. Ada orang yang menilai kebaikan itu dengan mengumpulkan harta benda. Kalau mereka tidak mampu mengumpul harta benda, maka mereka akan mencintai pada pengumpul harta benda, menghampiri dan mendekati mereka. Ada kalangan mereka yang mencari kebaikan itu dengan berusaha menjadi orang yang paling disayangi,
paling banyak pengikut dan paling banyak pencinta. Kalaupun mereka tidak memperolehinya, mereka akan mendekati golongan yang paling popular dan mengekorinya. Ada kalangan manusia melihat kebaikan itu dengan punya kuasa, lalu mereka berusaha untuk mendapatkan kuasa. Kalau mereka tidak memperolehinya, mereka akan mendekati orang-orang yang berkuasa, menjilat mereka, memuja mereka supaya mereka mendapat sebahagiannya. Demikian keadaan manusia dalam mencari kebaikan. Namun kita lupa daripada mana kita datang dan kepada mana kita kembali. Bila seorang manusia mengetahui dia datang dari Allah, diciptakan oleh Allah, maka mereka mengetahui dengan yakin bahawa tidak akan memperoleh kebaikan itu melainkan daripada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, biyadikal khair, hanya di tanganmu sahaja wahai Allah, yakni kekuasaanmu, segala kebaikan. Segala kebaikan itu milik Allah yang kita nak. Sama ada kebaikan yang kita nak definisikan sebagai kebahagiaan, kebaikan yang kita nak definisikan dengan pujian yang baik, atau kebaikan yang kita maksudkan pandangan orang terhadap kita dengan pandangan yang baik. Kebaikan itu milik Allah. Kan itu Allah berfirman, wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hina, tak akan ada yang akan berani muliakan dia. Bila Allah nak menghina satu makhluk, maka tak akan berani memuliakan dia. Lihat, bila Allah menghina makhluk yang bernama syaitan, yang bernama iblis, apakah ada yang berani memuliakannya? Lihat, bila mana Allah menghina makhluk dengan maksud memerintah menjauhinya, meninggalkannya, tidak menghampirinya, maka walau bagaimanapun orang cuba angkatnya, maka dia tetap menjadi hina. Ambil contoh babi sebagai contoh. Allah Ta'ala tunjukkan dalam babi itu kehinaan. Ia najis, ia dilarang, ia diharamkan. Waktu Allah menukarkan orang Yahudi, kerana mereka ingkar pada perintah Allah dengan menjadi babi, sebagaimana tukar menjadi monyet. Maka siapa yang ingin mengangkat babi? Melainkan kalimah itu kalimah paling ngeri kalau mereka dapat. Digelarkan, dipanggil, kerana ia nampak hina. Demikian juga kalimah syaitan. Kalau seorang kata pada kita, hei syaitan, ada tak orang berbangga dengan panggilan syaitan? Kerana Allah menghina makhluk ini. Kalau ada orang berbangga, dia pun letak anak dia nama syaitan, anak dia. Letak anak nama syaitan, sekian-sekian, dia pun bagi nama kedai makan syaitan. Apakah dia berani buat macam tu? Dia tak berani kerana nama itu nama dihina oleh Allah. Allah tunjuk itu sebagai satu yang aktibar pada kita. Kalau Allah hina kamu, maka Allah akan jadikan kamu sebagaimana orang benci pada syaitan, maka orang benci pada kamu. Kan itu bila kita nak kebaikan, maka kebaikan itu cuma datang dari Allah. Sebab itu Syekh memulakan dengan berkata, kosongkan hatimu buat Tuhanmu. Apa maksud kosongkan hatimu buat Tuhanmu? Artinya, biar hati ini hanya untuk Allah, kerana Allah, mengikut dan patuh perintah Allah. Tidak ada yang mencemarinya atau cuba mewarnainya dengan warna yang lain daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Satu ketika Nabi SAW baca ayat Al-Quran dalam surah Syura ayat 20. Rasulullah SAW membaca, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maksudnya, siapa yang inginkan keuntungan akhirat, kami akan tambahkan keuntungannya. Dan siapa yang yang hanya ingin keuntungan dunia, kami berikan kepadanya, tetapi dia tidak ada bahagian akhirat kelak. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca satu hadisnya
lepas surah baca ayat Quran tadi, surah Syura ayat 20, Nabi kata apa? Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis kursi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarghar li ibadati, hendaklah kamu kosongkan dirimu hanya untukku, beribadat padaku. Sepenuhnya hidup kamu beribadat kepadaku. Lalu kata Allah lagi, amla sadraka ghinan wa asudda faqraka, akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan tutup segala pintu kefakiran daripada kamu. Wa illa taf'al, tapi kalau kamu tidak mau kosongkan dirimu untuk beribadat padaku, maka kata Allah, malaktu sadraka syughlan walam asudda faqraka, akan kujadikan diri kamu sibuk, akan kujadikan diri kamu ini berada dalam kesibukan, kepenatan, kesusahan, dan aku tidak akan menutup kefakiran. Baik, kita baca hadis ini untuk kita faham apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Bila Allah Ta'ala menyebut tafarghar li ibadati, hendaklah kamu kosongkan dirimu untuk hanya beribadat kepadaku. Natijah kalau kamu beribadat padaku, aku bagi dua. Amla sadraka ghinan, akan kujadikan hatimu kaya, rasa kaya, rasa cukup, rasa bahagia, rasa memadai, sehingga kita tak ada hasad, kita tak ada dengki, kita ada qanaah yang luar biasa, kecukupan yang tak boleh dibayangkan, kebahagiaan yang tak perlu kita tengok kebahagiaan orang lain, kebahagiaan yang tak perlu kita pandang dan menjeling kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, kerana kita memiliki sesuatu yang istimewa. Allah buat pada kita. Wa asudda faqraka, segala jalan-jalan kefakiran akan kututup. Apa maksud jalan kefakiran? Jalan kehinaan. Fakir merujuk kepada rasa hina. Sebab semua orang bila fakir, dia pun rasa hina. Sama ada fakir idea, fakir harta benda, fakir keturunan, fakir kawan-kawan. Yang ni kita hina dalam apa yang kita nak buru. Kita tak dapat, maka dia sebut fakir. Kita tak memperolehinya. Maka kata Allah, asudda faqraka, aku tutup semua jalan-jalan kefakiran. Wa illa tafa'al, tapi kalau kamu tak nak ingat aku seluruhnya dalam hidup kamu, malaktu sadraka syughlan, kamu ni akan jadi hidup kelang kabut, sibuk tak menentu. Dia sibuk sana sibuk, tapi tak menghasilkan apa-apa yang patut. Sibuk dia tidak menghasilkan rasa kaya. Sibuk tapi tidak menghasilkan rasa kaya. Kita tuan-tuan, bila kita buat satu kerja, kita nak dapat satu natijah. Orang berjaya, kesibukannya akan berhenti dengan natijah. Saya sibuk buat kerja kahwin, natijahnya selesai dengan baik, mempelai tenang, tetamu tenang, semua. Siapa pun yang sibuk, dia akan berhenti dengan natijah. Kalau dia sibuk tak berhenti-berhenti natijah, kita kata dia ni macam tak buat apa-apa. Dia sibuk tapi tak dapat apa. Sibuk kita kerja, akhirnya dia menghasilkan natijah. Kita ada pendapatan, kita dapat beli sekian-sekian, kita pun tenang ya. Lihat tuan-tuan, lihat dalam sunnatullah, dalam pekerjaan. Dia orang sibuk kerja, maka diletakkan apa yang disebut sebagai zaman taqa'ud, zaman pencing. Apa itu maksud pencing? Berhenti dari kesibukan dan kamu telah dapat hasil semuanya. Alhamdulillah, lepas saya pencing, saya dapat rumah, dapat kereta, adalah simpanan, dapat kereta USP. Kita dah dapat natijah dia. Sangat kata apa? Kita kata saya nak rehat. Ini pemain bola paling sibuk di dunia. Last kali pencing, saya dah rehat. Duit saya banyak, saya nak raung dunia, saya nak tenang. Saya nak makan semua restoran yang sedap-sedap. Siapa pun boleh sebut umur sinut taqa'ud, umur pencing, maksudnya apa? Dia berhenti dari kesibukan. Dia tak fikir apa-apa lagi. Tak payahlah nak fikir benda tu, tak, saya dah tenang lagi ni. Tapi orang yang dia berurusan dengan dunia, tidak dengan Allah, dia tak akan pencing. Dia tu sibuk, dia rasa sibuk, walau dah pencing macam-macam sibuk lagi. Dia tak mendapat hasil yang dia nak daripada apa yang dia kerjakan.
Tak dapat hasil dia nak. Itu belum lagi dikira ataupun belum lagi dia ambil kira sibuk dia dalam neraka dengan azab pula. Sehingga dia tak dapat apa-apa. Kerja nama 40 tahun tapi tak dapat apa. Dia tu kena sibukkan lagi dirinya. Baik, orang yang mencari akhirat, maka akan terhenti kesibukannya dan Allah susun urusannya, dan Allah beri dia kebahagiaan dan ketenangan yang dia nak. Dia mencapai benda itu. Sebab itu kata Allah, man kana yuridu harsal akhirah nazid fi harsih. Siapa yang hidupnya nak akhirat, nak kebaikan, kami akan tambah keuntungan dia. Bukan cerita akhirat ni, dunia pun kami bagi untung dia. Kan bagi anak-anak yang baik, kan bagi kehidupan yang baik, kan bagi cara berfikir yang baik, kata-kata yang baik, semua yang baik-baik kan bagi. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang cuma nak dunia dengan membelakangi perintah kami, larangan kami, ingatan pada kami, nu'tihi minha, kami bagi pada dia apa dia nak. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi dia tak akan ada bahagian akhirat kelak. Bila kita maksudkan dengan menyibuk mengosongkan diri untuk Allah, apakah maksud dia masjid 24 jam? Tak ada seorang pun para sahabat yang dididik oleh Rasul faham macam tu. Bukan maksud bila kita kosongkan diri kita, hati kita untuk Tuhan, maknanya kita pun lekat kat masjid macam untuk Sami, lekat kat tokong dia macam padri lekat kat gereja. Islam bukan agama kepadrian, rahbaniyah. Kata Nabi SAW, la rahbaniyata fil Islam, tidak ada kepadrian dalam Islam. Maksud tidak ada kepadrian dalam Islam, sifat melampau-lampau dalam beragama tanpa diperintahkan. Tak nak kahwin atas nama nak dekat dengan Allah, ini kepadrian. Atau tak nak kerja langsung sebab nak duduk masjid saja, maka ini kepadrian. Maksud makna tidak mahu langsung pedulikan dunia, kami cuma nak dengan pemahaman akhirat yang sempit, maka itu kepadrian. Nabi kata la rahbaniyata fil Islam, tidak ada kepadrian dalam Islam. Maksudnya unsur-unsur kepadrian, macam mana padri faham agama, ia tidak boleh dipahami agama macam tu dalam Islam. Tetapi padri faham agama macam mana? Padri faham agama, dia kena ada pakaian khusus, pakaian tu je, tak boleh yang lain. Tapi dalam Islam tak, kefahaman kita terhadap pakaian menutup aurat. Maka kita tak boleh mencela siapa pun nak pakai baju apa, selagi mana dia menutup aurat. Dia nak pakai baju colourful, warna-warni, nak pakai baju warna ni, warna ni, warna ni. Bahkan Nabi SAW memakai baju dengan pelbagai warna. Kadang-kadang Rasul warna hitamnya, kadang-kadang warna putihnya, kadang-kadang warna kuningnya, kadang-kadang warna merahnya, kadang-kadang warna yang banyak. Dalam hadis yang banyak. Saya kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' tentang harus memakai apa pun warna dalam pakaian. Harus. Ada pun larangan merah, di sana ada satu kupasan para ulama. Setengah mengatakan maksud larangan tadi bila dia benar-benar menyamai pakaian orang kafir. Setengah mengatakan kalau ia merah menyala, tak ada warna lain, maknanya merah semata-mata, tak ada putih sikit ke, tak ada apa. Setengah mengatakan larangan itu bukanlah secara mutlak, ia cuma makruh, bukanlah haram. Tengah mengatakan kalau ia tidak menyerupai, kalau merah tadi tak menyerupai apa-apa agama, maka tak ada masalah apa-apa. Kalau kita pergi tempat yang memang merah tadi warna agama orang lain, kita jangan pakai. Kalau tak ada masalah apa, tak ada hal. Ada secara umum, kalau perbahasan kita lihat, ulama mengharuskan apa pun jenis pakaian yang dipakai, asal tu tak aurat. Baik, kepadrian dalam memahami makna keluarga, tak nak kahwin. Maka dalam Islam Nabi kata apa? Man ghariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan umat aku. Yang benci perkahwinan. Kerana dalam Islam perkahwinan menjadikan satu jalan untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Macam mana pun kahwinan dia ada masalah. Ustaz, kahwin ni masalah lah Ustaz, rindu begini. Tapi jauh lebih baik daripada bujang. Bahkan para ulama mengatakan, aku malu bertemu dengan Allah dalam keadaan bujang.
Sehingga Imam Ahmad bila mati isterinya hari ini, esok dia kahwin. Dia tanya, kenapa aku malu jumpa Allah keadaan bujang? Kerana tidak ada Nabi yang bujang, melainkan mereka berkahwin. Mereka berkahwin. Hatta Nabi Isa AS bila turun di muka bumi, antara perkara yang dibuat dia berkahwin. Bukan sekadar berkahwin, Nabi Isa akan berpoligami untuk menutup mulut-mulut yang inti poligami. Berpoligami sebab disebut dalam banyak syarahan para alim ulama. Sebab Nabi dia akan turun untuk menjelaskan kepada orang-orang yang telah menyalahi manhaj ataupun menyalahi syariat atau membenci syariat. Maka Rasulullah pun buat, Nabi Isa pun buat. Kerana para Nabi SAW, mereka akan buat sesuatu yang manusia marah tanpa sebab, maka baginda buat untuk tunjukkan benda tu boleh. Jangan marah melampau-lampau. Ada kaedah dia. Orang benci pada perkahwinan, jangan melampau, saya tak nak kahwin sebab saya tengok orang kahwin semua teruk-teruk. Saya tengok geng-geng kahwin ni semua nampak macam penakut, semua begitu. Tetapi apa pun masalah perkahwinan, ia jauh lebih baik daripada bujang. Sebab hidup bujang ini ialah ala hidup kepadrian. Allahumma illa melainkan kita bujang ni kerana sebab lah. Sebab tak ada orang nak kahwin saya, Ustaz. Bukan saya tak nak kahwin. Ataupun ada tapi orang tu, saya bimbang agama saya, Ustaz, sebab dia tak kuat agama. Dia itu begitu begini. Dan saya tak ada pilihan agama yang ada. Mungkin saya belum jumpa. Atau kerana saya sakit, saya tak rasa saya mampu menegak hak tanggungjawab sebagai isteri atau suami. Saya sakit ni, dia ada sakit kanser ke, dia ada sakit sekian-sekian yang menghalang dia untuk melaksanakan tanggungjawab. Maka kalau orang tu ada alasan itu, okey. Tapi kalau dia kata menganggap bahawa dengan bujang dia dekat dengan Allah, kahwin jadi tak dekat, maka ia salah. Bukan Nabi SAW menyatakan, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini. Siapa yang berkahwin, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisfil akhar. Maka separuh lagi dia hendaklah bertakwa pada Allah. Maka cukup, penuh. Atas seorang bila nak jadi imam, didahulukan yang berkahwin daripada bujang. Yang ada ustaz bujang, ada ustaz kahwin. Bagi ustaz kahwin. Kalau ustaz kahwin ni suara kurang sedap sikit banding ustaz bujang. Tidak baik ustaz bujang, bila dia ngaji, akhir ramai orang jadi peminat dia, nak kahwin dengan dia. Kan susah tu. Dan ustaz kahwin ni tak ada orang minat dah, tak ada minat. Mengaji sedap macam mana orang senyap. Tak boleh nak tengok minat-minat sangat. Maka perkahwinan menjaga agama. Baik, dalam kepadrian, tak nak kerja, itu kepadrian. Dalam Islam, bekerja. Kok mana pun kerja. Kerja kok mana pun. Kan itu kemuliaan. Maka dalam kepadrian, mereka cuma menerima, mereka tak nak bagi. Dalam Islam, terima dan bagi. Ya, kalau orang bagi, ya kita terima. Dan kemudian kita ingin memberi pada orang lain. Kita nak jadi orang yang, ya ada waktu tuan-tuan, kita memang orang banyak terima orang bagi tu, bagi ini pada kita. Tapi ini tidak menghalang untuk kita memberi. Kita juga memberi. Jangan jadi macam peminta sedekah, dia menerima tapi dia tak nak beri. Dia sama-sama dia minta sedekah, tak nak bagi geng dia. Dia nak terima. Cuba tanya orang minta sedekah, minta duit, dia tak bagi dia. Dia nak orang bagi kat dia. Sebab itu cara pemahaman kepadrian. Islam melarang pahaman kepadrian. Antara pahaman kepadrian juga ialah melekat kat gereja. Itu pahamannya. Dalam Islam tidak. Rasulullah SAW bila tengok seorang berada di masjid pada bukan waktu, Nabi tanya, kenapa kamu duduk masjid? Kerana ini bukan waktu duduk masjid, patut kamu keluar kerja. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka tak duduk di masjid bukan pada waktunya. Yang ini bukan pada waktu solat. Ya, masjidnya kosong. Kerana mereka ada benda lain mereka buat. Ya, kepahaman. Itu masuk tafaghur li ibadati. Iaitu kosongkan diri kita ingat Allah. Bukan bermaksud terikat duduk masjid tak keluar-keluar. Kerana Allah memerintahkan kita memakmurkan dunia. Yang patut jadi cikgu, makmurkan dalam pendidikan. Yang patut jadi businessman, yang patut jadi sekian nelayan, petani, semua menghidup memakmurkan dunia. Tapi maksud mengosongkan diri ingat Allah. Dalam apa pun aspek pekerjaan kamu buat, ingat ada larangan Allah, ada perintah Allah.
Orang berniaga dia kena tahu ada perintah Allah, ada larangan Allah. Orang yang berkebun pun sama, ada perintah Allah, ada larangan Allah. Orang makan gaji pun sama, ada perintah Allah, ada larangan Allah. Kita kerja pun apa, ingat kita ada perintah dan ada larangan. Dan para ulama juga memberi maksud tafarrar li ibadati, lapangkan waktu kamu untuk mengingati beribadat pada Allah dengan maksud buatlah perkara sunat. Yang wajib tu dah mesti. Contoh yang wajib ni kita tak panggil lapang masa buat benda wajib. Tak ada lapang masa buat benda wajib, itu memang waktu kita buat wajib. Kalau orang tu kerja asasi dia, cikgu ngajar, saya ni ngajar ni isi masa lapang Ustaz. Ini bukan isi masa lapang, itu memang kerja awak. Seorang suami yang cari nafkah, kerja, beri makan pada anak isteri, kau tengok buat apa? Saya ni sedang mengisi masa lapang bekerja untuk beri nafkah. Itu bukan mengisi masa lapang, itu tanggungjawab. Contoh kita solat zuhur, solat asar, 5 waktu. Puasa Ramadan itu kita tak panggil melapangkan waktu beribadat. Itu memang kewajiban kita ibadat. Yang maksud melapangkan waktu beribadat perkara sunat. Tafarrar, kata ulama berkata, tafarrar li ibadati, hendaklah kamu lapangkan waktumu untuk ibadat padaku, untukku, yakni perbanyakkan perkara sunat. Sebab seorang yang buat benda sunat, dia melapangkan waktunya kepada Allah Ta'ala. Sebab yang wajib itu mesti kena buat. Bila kita buat benda wajib, itu memang tanggungjawab kita, tugas. Tapi bila kita melapangkan, tiba dalam kita buat fardu zuhur, kita buat qabliyahnya, ba'diyah, Masya Allah, ini melapangkan waktu. Dalam kita keluarkan zakat, kita sedekah dan kita infak, ini melapangkan. Dalam kita membaca Al-Quran dalam solat, kita bacanya juga di luar solat. Kita berzikir, semua ketaatan yang bersifat sunat kita tak tinggalkan. Ini orang yang tafarrar, yang telah mengosongkan dirinya dan hatinya buat Tuhan. Sebab yang wajib, saya katakan itu mesti tak buat aja habis. Jadi melapangkan waktu dengan Allah Ta'ala, kita dah sebut maksud pertama. Bukan maksud kita ikat diri kita kat masjid, tak keluar-keluar. Artinya setiap benda ada hukum hakam. Satu. Yang kedua, melapangkan waktu dengan Allah berarti memperbanyakkan perkara sunat. Buatlah benda sunat, jangan tinggal benda sunat. Makin kita dicintai oleh Allah SWT, makin banyak benda sunat kita akan buat. Sebab ini disebut dalam hadis kursi, ketika mana Allah Ta'ala mensifatkan wali Allah. Wali Allah sifatnya 2. Yang pertama, dia jaga perkara fardunya. Yang kedua, dia akan buat perkara sunat sehingga Allah sayang dia. Kita buat perkara sunat sehingga Allah sayang pada kita. Macam mana kita nak tahu Allah sayang pada kita bila kita buat benda sunat? Ya, buat benda fardu itu yang Allah suka, kerana itu kewajiban. Jaga fardu. Bab aurat tu jaga. Bab solat tu jaga, waktunya, cara pelaksanaannya. Puasa tu jaga. Yang tertinggal qada cepat-cepat, qada segera. Yang benda-benda wajib tu kita jaga betul. Yang benda sunat kita perbanyakkan. Perbanyakkan perkara sunat sampai Allah sayang. Macam mana tanda Allah sayang? Maka Rasulullah sebut dan hadis kursi, tanda Allah sayang. Bila Allah sayang, maka seluruh panca indera kita Allah jaga daripada buat maksiat. Mata kita tak cenderung buat maksiat. Telinga kita tidak cenderung mendengar maksiat. Tangan kita tak cenderung buat maksiat. Kaki kita juga begitu. Bila kita terpelihara daripada buat dosa dan maksiat, itu tanda Allah sayang. Kalau kita belum kuat untuk tinggalkan maksiat, macam mana ni? Belum kuat, saya masih lagi buat. Banyak lagi perkara sunat. Kerana dos yang sunat itu belum cukup untuk menjadi benteng, untuk menghalang kita daripada buat benda yang tidak baik. Ya benar, taubat satu jalan. Tapi kita nak, kalau kita sebut suplemen, dia apa suplemen? Kita memang kalau sakit makan ubat, itu memang pasti. Tapi kita pun nak suplemen, nak kuat balik badan kita. Sebab bila makan ubat mungkin dia sembuh, tapi badan lemah. Makan suplemen sikit biar segar balik. Bila kita taubat, dia benar taubat daripada dosa, satu cara. Tapi suplemen dia apa? Banyakkan perkara sunat. Sedekah banyak-banyak, solat sunat banyak-banyak, zikir banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak. Ia menjadi benteng yang kuat dalam melarang, membentengi kita daripada buat maksiat. Sebab itu tuan-tuan tengok orang yang sibuk dengan buat benda sunat,
maka dia, Allah halang dia daripada punya masa buat maksiat. Kita ni cenderung buat maksiat sebab kita tak sibuk buat benda sunat. Cuba masalah masa kosong kita pun baca Quran, benda sunat. Kita pun solat duha, kita terbenteng daripada banyak maksiat. Baik, habis tentang apa yang kita maksudkan dengan tafarruq li ibadatillah. Lapangkan, kosongkan hati kita untuk ingat Allah, untuk beribadat kepada Allah. Sebagaimana para ulama, mereka berpesan sesama mereka dengan 3 perkara. Para ulama, mereka sama-sama berpesan, ni sama-sama alim lah kedah, tapi mereka ada wasiat. Kata Aun bin Abdullah, seorang tabi'in yang masyhur, antara 3 pesanan yang mereka sentiasa ingatkan, yang pertama kata mereka, siapa yang beramal kerana Allah, maka Allah akan cukupkan dia daripada manusia. Dan siapa yang beramal kerana akhirat, untuk akhirat, maka Allah akan cukupkan keperluan dunianya. Siapa yang beramal untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan cukupkan dia daripada manusia. Tak payah nak gantung manusia, kita dengan Allah. Dan siapa beramal untuk akhirat dia, Allah cukupkan keperluan dunianya. Tak apa beza Allah dengan akhirat. Kata Allah maksudnya ikhlas pada Allah. Manakala buat benda akhirat, buat benda-benda yang kita tahu kita akan untung akhirat kelak. Contoh simpan duit dengan belanja duit, infak duit, mana untung? Simpan pun untung, belanja perintah Allah lagi untung. Kita nak buat benda akhirat, maka Allah cukupkan kita keperluan dunia. Sebab itu setiap kali kita keluarkan dunia tadi untuk akhirat kita, maka Allah bentengi dunia kita sehingga dunia kita cukup. Kita kadang-kadang nak buat benda akhirat, takut dunia tak cukup. Tak, dunia itu akan dicukupkan. Ini wasiat para ulama sesama mereka. Dan yang ketiga, siapa yang berusaha memperbaiki batinnya, Allah akan jaga zahirnya. Tetapi kita jaga, kita usaha untuk jaga waktu kita bersendirian. Kita jaga sungguh diri kita dengan Allah Ta'ala, malu buat maksiat walaupun bersendirian. Maka bila kita bersama orang, dengan mudah kita boleh tinggalkan maksiat. Biar orang asuk, biar orang ajak, tak jadi. Ini 3 wasiat yang mereka saling, kata Aun bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, mewasiat antara satu sama lain. Yang beramal kerana Allah, Allah cukupkan daripada manusia. Yang beramal untuk akhirat, Allah cukupkan dunianya. Yang berusaha memperbaiki dirinya secara rahsia, Allah akan baiki dirinya secara nyata. Makna kata, kalau kita usaha jadi baik waktu bersendirian, Allah akan isyaratkan di khalayak semua manusia, dia ni orang baik. Tak perlu kita struggle nak tunjuk baik depan orang. Akhirnya last sekali orang tak nampak baik juga. Kenapa? Kalau kita nak nampak baik depan semua orang, maka perbaiki diri kita waktu bersendirian. Itu tanda keikhlasan. Waktu tuan-tuan bersendirian, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan zikir, tak perlu tunggu ada orang baru ambil rehat, baru baca Quran, biar orang kata dia bagus, baik. Tak perlu. Memang antara kelemahan manusia, bukan antara keperluan manusia, keperluan untuk dipuji. Sebagaimana kita perlu makan, minum, antara keperluan manusia ialah dipuji. Bukan dalam pendidikan pun, pujian satu cara kita mendidik anak-anak. Tetap puji anak-anak, anak-anak ada motivasi. Bagus kakak, bagus Kak Long, bagus abang. Macam inilah mama suka, macam ni ibu suka, macam ni umi suka. Macam inilah ayah suka, macam inilah daddy suka. Budak ni pun semangat. Sebab di antara keperluan manusia ialah pujian. Tetapi pujian tadi, kalau pujian tadi memang berada dalam hal sebenar, tidak salah. Dia tak sampai puji tu menipu, atau puji sebab kita nak dunia orang. Puji kita untuk didik, bagus. Tuan-tuan tengok, kalau mak ayah dia mendidik anak dia dengan pujian, anak ni jadi motivasi tinggi sikit. Dia tak kutuk anak, dia puji. Anak dia buat salah, dia kata, bagus abang, abang dah okey dah, cuma sikit lagi abang kena baiki. Daripada kita duk maki anak-anak tu. Ini pendidikan secara pujian. Sehingga sampai kita tua, tuan-tuan, memang pujian satu yang menjadikan kita bermotivasi. Bini kita masak, sedap orang masak, tiap-tiap hari dia masak. Kalau dia masak kita tak sedap, terus dia tutup dapur dia. Abang makan kat luar, saya masak pun kata tak sedap. Ni ada chef dia masak. Kita jumpa seorang chef. Dia kata Ustaz, chef ni antara benda yang paling dia suka, kalau dia masak dia dipuji.
Memang dia suka. Saya masak dipuji, dia suka. Dia akan seronok kat dapur. Dia lebih sedap daripada dapat gaji tu. Katakan gaji Syekh ni 20,000, 25,000 gaji dia. Tapi setiap kali masak kena maki. Tak nak masak dia berhenti. Tapi kalau gaji Syekh tu katakan 1,500 je. Ni Syekh rumah kita lah, rumah kita 1,500 je gaji sebulan. Kita puji dia, dia boleh masak 7 kali sehari. 7 kali sehari dia masak. Pagi, tengah hari, kudapan, kurapang, habis benda nama. Dia bagi belakang kita makan. Kenapa? Sebab kita puji. Awak ni kalau buat air memang sedap. Air je ada air. Nak tidur ada air. Bangun tidur nampak air. Tentang memuji ni tidak salah dalam Islam. Ia sebahagian daripada keperluan manusia. Tuan-tuan tengok pada mana anak dia hidup dengan pujian, dia okey, dia motivasi baik. Tapi kalau kita hidup dikeji selalu, kita pun rendah down motivasi kita. Isteri asyik kena kutuk dia suami, dia pun tak semangat jadi isteri. Bangun tidur, bangun-bangun, lelaki kutuk dia. Sampailah dia tidur balik. Dia tak akan bahagia. Walau dia duduk dalam rumah agam, rumah besar, nikmat banyak. Kerana pujian satu keperluan. Satu keperluan. Dan memang saya katakan manusia ni memang dia senang dipuji. Pakaian dia kalau pakai lawa. Tuan-tuan jumpa je kawan kita, jumpa kawan lama, jumpa pertama tuan-tuan puji dia. Allah, awak ni makin cantik saya tengok. InsyaAllah dia ajak datang rumah terbuka. Tapi jumpa je, nampak makin teruk, makin boroi. Jangan harap dia ajak. Tak ada rumah terbuka untuk kita. Tertutup rumahnya sebagaimana tertutup hatinya dengan kita. Itu kalau orang jumpa kawan lama-lama ni, jumpa je puji dulu. Tapi dah memang daripada sekolah dah kuat ngutuk, jumpa dia ngutuk juga. Kawan tu dah berubah status, dah jadi suami orang, dah jadi bapa orang. Mungkin tak sama waktu kita jumpa bujang-bujang dulu, kita suka bully dia. Dia dah berubah, dia pun dah ada kerjaan dia, company dia dan sebagainya. Jumpa pujilah, makin lawa saya tengok awak ni. Makin handsome, makin kurus. Walaupun kali pertama kita tengok, makin kurus saya tengok awak. Dah berapa kali awak tengok saya? Kali pertama, tapi nampak macam makin kurus. Nampak handsome. Kawan ni pun seronok. Dia tu ajak ke rumah. Dia tu ajak ngeteh. Dia tu rasa nak beri kebaikan pada kita. Tapi mula jumpa kita dah kutuk, minta maaf, dia tutup. Jadi bila kita sebut, kita nak orang puji kita. Ya, puji yang betul. Bukan puji yang tak betul, puji betul. Tuan-tuan, kita baiki diri kita dengan Allah waktu kita bersendirian. Maka kita akan dapat lautan pujian tu datang tanpa kita minta. Lautan pujian tu datang tanpa kita minta. Dan pujian tu datang tanpa menjadikan kita sombong dan riak. Sebab seorang kalau dipuji dengan haknya, dia takkan sombong. Yang sombong kalau dipuji bukan dengan haknya, dia akan sombong dengan cepat dan merosakkan amalan dia. Maka ini 3 pesanan ulama sesama mereka. Kita nak pegang pesanan ini betul-betul. Kalau kita beramal kerana Allah, Allah cukupkan kita manusia. Kita beramal untuk akhirat kita, Allah cukupkan dunia kita. Kita baiki diri kita bersendirian, Allah akan cantikkan diri kita waktu bertemu dengan semua orang. Semua orang akan melihat dengan kebaikan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lepas menyebut tentang tafarrud, kata beliau, bekerja sungguh-sungguh untuk tanggunganmu. Maksudnya, bila kita sebut ibadat pada Allah, bukan berarti kita tak kerja. Kita ada tanggungjawab kerja. Macam saya sebut tadi, bukanlah kita kosongkan diri Allah masuk duduk masjid 24 jam. Kita ada kerja. Yang jadi cikgu, pergilah sekolah. Yang jadi pensyarah, pergilah universiti. Yang jadi polis, pergilah ke balainya. Askar, pergilah ke kampnya. Yang jadi nelayan, pergilah ke lautnya. Yang petani, pergilah ke ladangnya. Yang bekerja di kedai, bukalah kedainya. Kerja sungguh-sungguh. Islam suka kita kerja sungguh-sungguh. Tapi kita bekerja dengan perintah Allah. Yang kita sebut tadi, dalam kerja tu ada perintah Allah. Jangan kerja sampai tak salat subuh, tak salat asar, tak salat maghrib, tak salat isyak. Solat. Jangan tipu waktu bekerja. Tipu claim lah, tipu customer lah, apa sahaja. Dan kita berusaha untuk tanggungan kita juga dengan perintah Allah. Kita nak tanggung anak bini, nak tanggung adik-beradik kita, maka juga dengan perintah Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, berdiam diri di hadapan Allah tidak meminta kepada,
Maksudnya redha dengan Allah. Tidak meminta dengan Allah dalam keadaan tidak redha dengan apa yang kita ada. Dan menanggung sabar dengan penuh redha, itu lebih utama daripada berdoa dan berulang kali. Baik. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut sabar dan redha lebih baik daripada berdoa dan minta berulang kali, apakah ungkapan ini secara mutlak? Pertama gini, kita kena faham, doa ada perintah Allah, redha juga ada perintah Allah. Doa tidak menafikan redha, dan redha tidak menghentikan seorang daripada berdoa. Dan Nabi SAW sereda-reda manusia terhadap apa pun takdir Allah, tetapi baginda SAW berdoa. Waktu Rasul disihir oleh Labib bin A'sam, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW, maka Rasulullah berdoa pada Allah supaya disembuhkan. Bila datang Uthman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu mengadu, ya Rasulullah, aku sakit pada anggota badanku. Nabi kata, dha' yadaka fi, letakkan tanganmu di tempat yang kamu sakit dan baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Dan sebut a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Nescaya akan hilang sakitmu. Maka Uthman bin Abi As radhiyallahu ta'ala anhu bila dia sakit, dia pegang tempat dia sakit. Mana sakit? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali, maka sembuh tempat yang mana sakit. Tuan-tuan sakit lutut, tuan-tuan sakit kepala, tuan-tuan sakit perut, sakit usuk, semua sakit, letak elok-elok. Letak, pegang, baca 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Paling ringkas. Nak sempurna, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dan baca a'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya daripada apa yang aku sakiti ini. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, yang aku dapati, yang aku peroleh dan yang aku bimbangkan ini. Tuan-tuan letak kat perut, kalau sakit perut, memelas perut, insya-Allah. Anak-anak sakit tangan, pegang, tak. Saat tak sembuh juga macam mana, ulang, insya-Allah akan sembuh. Ulang harinya. Mungkin kalau tak sembuh hari ni, dia dah kurang dah sikit, nanti akan datang. Yakin pada apa yang Nabi SAW sahaja doa ni. Sakit kat tengkuk, letak sini, bismillah, bismillah. Kita sendiri. Maksudnya doa ni kenapa sendirilah. Bukan ustaz kena buat awak sendiri. Tak baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Tak boleh apa, tak betul dia kat kertas. Pegang perut kita yang sakit, pegang belakang pinggang kita sakit, slip disc ni Ustaz, sakit. Itu Ustaz tengok kuliah saya tak boleh duduk betul Ustaz, slip disc tu dengan kuliah sambil baring. Itu yang tertidur tu. Okay, letak kat belakang ni baca bismillah, bismillah. Letak kat pinggul kita baca bismillah, 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 insya-Allah. Jadi kalau kita tengok hadis banyak, Rasulullah mengajar doa di samping redha. Tapi apa maksud takbir Syekh Abdul Qadir? Bukan maksudnya inilah bukti tasawuf sesat. Tak, ini salah. Cuba faham elok-elok. Tuan-tuan, orang berdoa ni dia ada keadaan. Ada orang berdoa dalam keadaan dia tak redha dalam keadaan dia sekarang. Ya Allah, tolong, dia macam kenapa macam ni di doa. Bukan doa itu yang diminta, adab berdoa. Tuan-tuan, bila kita doa dalam keadaan kita redha apa pun yang dah berlaku pada kita, dan kita doa, kita minta kalau berubah itu lebih baik, maka kita nak yang tu. Baik, kita miskin katakan, saat miskin, duit tak cukup bulan, doa, ya Allah, berikan kemurahan rezekimu, berilah kekayaan padaku, kecukupan dalam keperluanku. Waktu kita doa, bukan kita nak marah kesusahan yang kita alami, kita redha yang tu dan kita minta kalau itu lebih baik. Sebab kita tak tahu mana lebih baik. Saya tak ada anak, saya redha lah tak ada anak, tapi saya doa, ya Allah, kurniakan aku zuriat, menenangkan jiwaku, membahagiakan keluarga aku. Waktu saya doa dan kadang saya redha dengan apa, saya diuji. Yang dimaksudkan, jangan berdoa dan kadang kita tak redha dengan apa yang kita diuji. Minta tu kadang kita tak suka dengan apa yang berlaku pada kita. Kalau kita minta dan kadang kita memaksa, biar jangan jadi macam ni. Sebab itu ada orang berdoa, lepas doa dia tenang. Ada orang berdoa, lepas doa dia kecewa. Kerana bertitik tolak dengan tujuan dia doa. Tuan-tuan, ada doa lepas doa, walau dapat tak dapat, dia tenang, dia bahagia. Saya kata kalau itu yang Allah tentukan, itu lebih baik, maka saya redha. Doa macam ni betul.
Tapi ada orang berdoa, akhirnya dia sebut perkataan macam kita sebut semalam, doa-doa pun tak guna juga, tak dapat apa. Baik awak sabar dulu. Sabar dulu. Sebab nanti awak berburuk sangka dan doa awak pada Allah. Bila awak berburuk sangka, baik awak stop, belajar untuk sabar dulu. Sebelum awak angkat tangan berdoa, belajar untuk sabar. Belajar untuk redha. Maka ini yang dimasukkan oleh Syekh Abdul Qadir. Orang berdoa dalam keadaan macam orang kafir berdoa macam ni. Kafir doa tak didoa, orang kafir berdoa. Kalau disusah lah dia doa. Kerana menyesali apa berlaku, dia tak nampak apa pun kebaikan apa berlaku. Malaikat dia nak yang lain pada tu, sebab tu dia doa. Dia sungguh-sungguh doa. Akhirnya dia marah sekali, dia pun pecahkan berhala dia. Tak dapat juga kata dia. Tentang orang Islam, dia ajak adab berdoa. Antara adab berdoa, bila kita doa, yakin Allah mustajabkan. Dan adab berdoa, kita meminta dan kadang kita redha dengan apa yang dah berlaku pada kita. Apa pun berlaku, saya redha. Maka doa ini untuk saya dapat rahmat Allah. Doa ini, kalau sekiranya apa yang saya minta lebih baik daripada apa yang saya lalui. Tapi saya tidak melihat apa yang selalu ni ada kebaikan je. Tuan-tuan dah hidup ni, apa pun kita lalui dia baik. Tuan-tuan tengok kadang-kadang kita doa apa yang kita rasa lebih baik daripada apa yang kita ada, akhirnya kita nampak, kenapalah aku minta benda ni. Kalau tak minta kan bagus. Seorang tu diperkenang ke seorang lelaki. Kenang sungguh lah. Dia pun doa biar lelaki jadi suami dia. Jangan tengok perempuan lain jadi suami dia. Sungguh dia. Akhir dapat jadi suami dia. Tapi perangannya buruk. Dia kata, kenapalah aku doa dapat suami macam ni. Suami dia tak macam yang dia nak. Walhasil suami dia diperoleh daripada doa dia. Dia doa kat Mekah, dia doa kat Madinah, dia doa kat Murtazam, dia doa kat pergi Zamzam. Turun bawah pergi Zamzam doa. Dia pun dapat. Bila dapat, dia minta cerai dengan suami dia. Suami yang kamu minta doa dari padang Arafah sampai seluruh tempat mustajab, tiba-tiba hari ni kamu failkan penceraian. Kenapa? Kan kamu berdoa? Sebab saya sangka, ingat ke gitu, saya ingat ke panas sampai ke petang, punya hujang tengah hari. Saya ingat ke begitu, ingat ke begitu. Berarti apa? Dan doa tadi, kalau saya katakan ada manusia, lepas dia berdoa, dia membenci apa yang dia dapat, yang dia berperoleh daripada doa yang bersungguh-sungguh. Supaya kita belajar yang apa kita sebut tadi, belajar redha dulu sebelum kita berdoa. Redha dengan keadaan kita dan doa, kalau ini lebih baik untuk kita. Dan kalau lepas kita dapat daripada apa kita doa tak macam kita sangka, juga belajar redha dulu. Ada kebaikan ni. Lagi doa lagi dengan keadaan kita redha. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Jangan doa dalam keadaan kita membenci apa yang dah kita ada. Benci. Tengok anak ni, ya Allah biar mati cepat budak ni. Nak marah. Rupanya anak dia ada manfaat lepas tu. Mula-mula memanglah nakal budak ni. Lepas tu baik, bagus. Yang paling berbakti dengan kita. Kita pun tak tahu anak kita. Anak-anak ada hari memang kita tak suka anak kita. Ada hari tiba dia berubah jadi paling berbakti. Ada anak-anak pula kita paling suka hari ni. Akhirnya dia paling tak berbakti. Dia paling tak berbakti. Dia bagus, cerdik, bijak. Last sekali dia pun jauh daripada kita. Tak nak khidmat kita. Ada anak-anak kita kata, ni keturunan siapa lah bodoh sangat ni. Keturunan aku tak ada yang sebodoh macam ni. Kita duk maki marah anak. Rupanya anak ni baik. Dia dah duk bahasa berak kita. Dia dukung kita. Dia lah yang jaga hari tua kita. Kita nak kata apa dengan apa yang kita pernah kata pada anak kita? Sebab itu tuan-tuan, bila kita berdoa, antara adabnya ialah kita dah redha dengan apa yang kita ada. Cuma doa itu kalau apa, ada yang lebih baik yang Allah nak beri pada kita. Maka kalau kita tak nampak Allah beri, kita tetap redha. Dan doa itu sebagai satu ibadat. Atau satu kekuatan untuk menghadapi apa yang kita hadapi sekarang. Allah bantu kita. Kalau Allah tak beri apa yang kita nak, pada pandangan akal kita yang sempit, maka Allah bantu kita apa yang kita dah ada. Maknanya tuan-tuan, kita nak anak ni tak berapa guna, saya nak anak lain. Doa anak lain. Tak dapat anak lain ni. Allah bantu kita untuk jaga anak ni sampai anak ni jadi baik. Akhirnya kita rasa, Allah, anak ni anak soleh. Yang sebelum ni saya nampak dia tak berapa baik. Tuan-tuan, kita tak boleh baca masa depan. Kerana itu Allah beritahu kita, apa pun kamu ada tu baik untuk kamu. Bila mana kamu redha dan kamu sabar. Dan kamu bergantung pada Allah. Maka jangan berdoa dalam keadaan macam kita berburuk sangka pada Allah. Kemudian kata Syekh, padamkan apa yang kau tahu. Tuan-tuan, jangan dakwa kita tahu, kerana Allah Maha tahu.
Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, padamkan apa kita tahu. Saya rasa benda ni bagus, jangan padamkan. Bila Allah takdirkan, itu lebih baik. Kita sentiasa Ustaz, saya interview job tu, kalau dapat saya rasa hari tak susah macam sekarang lah. Sebab gaji 10 angka tu. Tak dapat interview tu, saya terlewat sikit, saya lambat sikit. Dapat kerja ni. Kita katakan, padamkan apa yang kamu tahu dengan apa yang Allah tahu. Allah lebih tahu kerja ni lebih bagus pada kamu walaupun dia kecil gaji. Allah lebih tahu kenapa. Jadi pengetahuan kita, tentang pengetahuan kita, kalau tuan-tuan analisis balik, bijak sangat ke kita ni dalam hidup, dalam menentukan semua masa depan kita? Kalau tuan-tuan dah umur 60 sekarang, ni kita nak challenge orang umur 60 untuk muhasabah diri, supaya dia panduan pada orang umur 20-an ni. Orang umur 60 dia dah buat ribuan keputusan dalam hidup, ribuan keputusan berdasarkan ilmu yang dia ada, dan dia juga telah lalu ribuan pengalaman berdasarkan apa yang Allah tentukan pada dia. Baik, cuba kamu tulis apa yang kamu nak dan apa yang Allah beri pada kamu, dan mana yang lebih baik. Tahu banyak mana keputusan kita banyak silap. Akhirnya kita redha dengan apa yang Allah tentukan, itu jauh lebih baik. Saya nak kerja negeri ni, tapi Allah beri negeri tu, itu lebih baik. Saya nak kerja jawatan ni, Allah beri jawatan tu, itu lebih baik. Saya nak kahwin orang ni, tapi orang yang saya nak kahwin tu mati dulu. Kahwin orang ni, itu lebih baik. Tidak kamu ni duda awal. Saya nak anak ramai ni, tapi dapat ramai ni. Ada orang plan nak anak 3, dapat 13. Kami cuma rancang 3 Ustaz, dapat 13 orang. Tapi itu lebih baik untuk dia. Ada yang plan 1 dozen, dapat seorang. Ingat, padamkan ilmu kita dengan ilmu Allah. Artinya memang saya katakan dalam kehidupan kita, syaitan duk kacau kita punya knowledge, pengetahuan. Kononnya kita lebih cerdik pada Tuhan. Macam ni, itu dah ubah syariat. Orang suruh berhukum dengan syariat, tak nak, buat undang-undang sendiri. Sampai sudah jenayah tak selesai. Sebab kita cerdik pada ilmu Allah. Allah kata yang mencuri ni potong tangan, tak, kita penjara. Akhir kos tanggung banduan macam mana. Dan banduan pula sebab dia mencuri, dia kena penjara 7-8 tahun. Terabai isteri dan anak-anak dia pula. Siapa pula nak tanggung isteri dan anak-anak? Akhirnya anak dia mencuri pula, kerana keperluan. Dalam Islam aja dah mencuri, potong tangan dan kembali kerja, jaga anak bini kamu. Itu pengajaran untuk kamu. Maka kita tak perlu tanggung banduan ni. Penjara kena buat sama banyak dengan asrama penuh. Buat penjara. Kos penjara, belanja penjara berapa puluh juta sebulan. Sebab kita tak nak ikut syariat. Kalau kita ikut syariat, ada orang salah ni, kita tak perlu penjara dia. Cukup dia dapat hukuman dan dia kembali pada keluarga, dia jaga isteri dia, jaga anak-anak dia. Dan dia belajar daripada kesilapan dia. Tapi kalau orang mencuri, kita dah hukum dia secara hukum hudud, maka dia kembali untuk bekerja balik dengan isteri dan anak-anak dia. Tapi kawan ni curi di penjara, akhir anak dia macam mana? Isteri dia macam mana? Maka isteri tak tahu nak buat apa, isteri dia mencuri jugalah. Masuk lagi, seorang lagi penjara, anak-anak pula terabai. Juri juga, habis masuk satu family. Kerajaan kena tanggung, habis puluhan juta. Kan tak bijak. Tapi mereka kata bijak. Sebab itu jenayah tak selesai. Jadi sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, padamkan ilmu kita dengan ilmu Allah. Tuan-tuan jangan duk tengok ilmu kita ni, ilmu Allah lebih baik. Saya test ilmu saya dengan usaha, kemudian Allah takdirkan apa yang patut saya dapat, itu lebih baik. Yang tuan-tuan usaha ni sebagai satu untuk cubaan, nak tahu apa lebih baik. Saya memang cuba kerja untuk hari ni, target sale saya 1,000, tiba-tiba dapat 100. Saya kata itu lebih baik. Untuk saya belajar sesuatu, mungkin ada kesilapan yang saya perlu baiki hari kedua. Hari kedua, date saya betul, saya usaha saya, maka Allah takdirkan saya dapat 2,000, cover yang semalam. Sama je. Kadang-kadang kita tengok hari ni tak laku, kita duduk marah-marah. Esok dia laku, cover semalam. Bulan ni tak laku, bulan depan dia untung, cover bulan sebelum ini. Itu takdir Allah yang maha bijaksana. Allah tahu mana yang baik, mana yang sesuai. Ada orang pergi tangkap ikan hari ni hasil banyak, ada dia pergi tak dapat hasil, dia ngeluh, dia lupa hari yang dia dapat banyak dah cover hari tadi dia tak dapat. Maka Allah nak beri kita ilmu, dalam setiap takdir ada ilmu, dan setiap takdir ada pendidikan Allah pada kita. Tapi kita tak nak belajar. Kita sentiasa rasa apa yang kita nak tu lebih bijak.
Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, tinggalkan takbirmu kerana ada takbir Allah. Juga perkara yang sama, kalau kita rasa kita nak buat macam ni, macam tu, dah ada takbir Allah. Allah dah wajibkan kita sembahyang banyak ni, puasa banyak ni, maka jangan kita takbir diri kita sendiri. Dah ada pentadbiran Allah melalui syariat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila datang qada dan qadar, putuskan pemikiranmu, bekukan dirimu dengan maksud itu lebih baik. Kenapalah kena saya macam ni? Kenapa tak kena orang lain? Kenapa cuba berfikir untuk melawan takdir yang tak boleh diubah lagi? Dah takdir. Datang ada takdir anak kita tak cemerlang periksa. Contohlah, kita duk tengok kenapa anak orang yang berjaya, anak kita tak berjaya. Dah takdir dah berlaku ni. Dah berlaku dengan keputusan. Apa yang patut kita buat ialah merancang untuk akan datang. Bukan menyesali apa yang dah berlaku. Yang ni kita terima ada hikmah. Allah mungkin nak beri satu ilmu, nak beri suatu pengajaran penting. Mungkin kita dulu kurang cakna ke anak-anak kita, sehingga anak kita mungkin tak berjaya. Mungkin kita tak kurang berdoa untuk anak kita. Mungkin untuk kita belajar. Maka apa yang berlaku pada anak kita, bekukan pemikiran dari sudut menolaknya. Itu kita terima. Dan kita berfikir merancang untuk akan datang. Itu yang Allah suruh. Itu yang Allah suruh. Bukan kita arguing kenapa berlaku pada saya dan berlaku pada anak-anak saya. Bila datang takdir Allah Ta'ala pada kita, maka bekukan pemikiran kita. Dengan maksud, jangan duk kata kalaulah tak berlaku. Kalaulah. Kalau itu membuka pintu syaitan. Kalau saya tak keluar hari ni, tak langgar tembok. Kalaulah saya tak jumpa dia, taklah malam macam. Kalau. Jangan kata kalau. Kerana Allah nak beri kita suatu ilmu. Allah nak jadikan kita jauh lebih berhati-hati berbanding sifat berhati-hati kita sebelum ini. Kita jadi lebih baik. Kalau setiap takdir datang, dia akan jadikan kita lebih baik lepas tu. Tapi kalau kita cuba mencabuli kemuliaan takdir ini, kita tak akan jadi lebih baik lepas tu. Kita akan jadi lebih buruk. Kemudian kata Syekh, lakukan apa yang Allah hendak kita buat. Maka ketika itu Allah akan bantu kita untuk buat semua urusan kita. Tetapi apa pun kita nak buat, ikut macam Allah suruh. Walaupun kita dapati macam rugi je, ni macam tak untung je. Ni kalau meniaga menipu macam untung. Kalau meniaga tak tipu, kena beritahu pelanggan berapa harga dia. Allah, kalau boleh harga ni tak nak beritahu pelanggan, tahu-tahu kita kira je berapa. Kita cuba perangkap pelanggan dengan harga kita yang konon nampak murah tapi mahal. Kita tak nak berterus terang, tak nak beritahu. Maka harga kita bermula dari ni jenis bisnes bermula dari. Kenapa tak beritahu berapa harga? Beritahu. Kadang-kadang kita elang produk saja, tak nak beritahu harga, biar jadi happening. Orang pun berapa harga, pun tepi, no, komen pun tepi. Nampak macam bagus marketing, tapi realiti tak bagus. Kalau lah dibuat ni, saya ni nak jual, tu beritahu RM5. Orang sekali baca dah tenang dah RM5. Tak payah tanya-tanya, tak payah nak pun tepi. Misalnya contoh, kita tu letak kat dinding ni, harga ni banyak ni, tak perlu orang tanya kita berapa. Itu susah kalau bercakap macam tu, macam rugi. Sebab kita kadang-kadang tengok orang, kalau orang tu nampak kaya, saya cah mahal sikit, macam tu. Kalau orang tu nampak sekian, saya nak cah banyak ni. Tak letak je harga kita. Ini cara khidmat, servis kita. Siapa pun awak servis saya macam ni. Awak datuk ke, awak Tan Sri ke, awak mari ni servis saya jumpa RM5 je. Maka di situ keberkatan. Kita tak perlu tipu siapa-siapa. Maka sebab itu kata Syekh, lakukan apa yang Allah suruh, maka Allah akan tolong kita, bantu. Allah akan bantu kita. Kerana semua orang beriman, dalam cita-citanya, dengan cara berfikirnya, semuanya sama dengan apa yang Allah kehendaki. Tuan-tuan ada cita-cita, tuan-tuan ada angan-angan, tuan-tuan ada insatan dalam hati, biar sama macam Allah nak, bukan macam kita nak. Sebab itu orang yang kenal Allah sungguh-sungguh, dia tahu apa yang Allah kehendaki. Itulah ahli makrifat. Ni dia nak suruh Allah, ikut dia. Tuan-tuan, kalau ahli makrifat, dia akan ikut Allah. Apa yang Allah putuskan, perintah, larangan, itulah dia buat. Sehingga ketika itu dia tahu apa yang orang lain tak tahu. Allah buka segala pintu rahsia, keajaiban syariatnya. Tuan-tuan, syariat ni ada keajaiban. Syariat ni dia umpama satu buah. Kalau tuan-tuan tak kupas buah ni, tuan-tuan tak rasa manisnya. Tuan-tuan tengok dari luar buah, dah tak, tuan-tuan pun lari meninggalkannya. Syariat dekati dia. Ia umpama satu buah yang ranum, kupas kulit dia, rasakan kelazatan isinya, tanam kembali bijinya, maka kita akan rasa kemanisannya. Sedap.
Maka bila rasa sedaplah kita akan rasa kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab tu orang dah rasa sedap dalam ibadat, manis dalam baca Quran, dia akan nampak keajaiban. Dia lebih tenang, dia lebih kuat, dia lebih beridea, punya idea. Dia jauh lebih tabah dalam menghadapi kesulitan hidup. Ini rahsia-rahsia syariat. Akhirnya dia nampak dia kebal hidup di dunia ni, kebal dengan ujian dan sebagainya, sebab dia memahami rahsia syariat. Ini kehebatannya. Kemudian kata Syekh, jadilah orang yang fana pada dirinya. Jangan pandang diri kita, jangan duk ikut hawa nafsu kita, atau perilaku buruk manusia semua jangan duk ikut, jangan duk terpengaruh. Kerana Allah akan menjaga kita sebagaimana Allah menjaga Ashabul Kahfi. Dibolak-balikkan badannya ke kiri dan ke kanan supaya dia tidak binasa. Kita dah cerita Ashabul Kahfi tidur dalam gua 309 tahun. Kalau dia tidur dengan satu keadaan saja, nescaya akan lunyailah daging-daging dan kulitnya. Macam tuan-tuan tengok orang stroke ni, kalau duduk macam tu, keluarga dia tak bolak-balikkan dia, maka dimakan oleh kulit, dia akan jatuh, daging dia akan jatuh, badannya akan hapak, busuk, kuat busuk. Sebab dia kena bolak-balikkan, dia terkena udara, dibolak-balik, badannya menjadi segar kembali. Maka Allah pelihara Ashabul Kahfi 309 tahun tidur, dibolak-balikkan, dia bergerak sehingga dia sentiasa segar, tak hancur mayatnya, tak hancur tubuh badannya. Begitu perumpamaan kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu jaga Allah, Allah yang akan balik-balikkan urusan kamu. Kalau sekejap kamu ke atas, sekejap kamu ke bawah, semuanya baik. Kadang-kadang kita ke bawah, kadang-kadang kita ke atas balik, semuanya baik, jangan bimbang. Kalau hari ni kita kalah, baik, nanti kita menang balik, bangkit baik. Kemudian kita kalah, maka baik. Semuanya dalam pembolak-balik hidup kita baik untuk kita. Di atas baik, di bawah pun baik. Kalau kita dapat satu nikmat pun baik, kita diuji dengan ujian juga baik. Tak akan turun standard orang beriman setiap perkara yang berlaku dalam kehidupannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.